Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat 185. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan satu anugerah. Satu anugerah daripada anugerah yang besar, yang mana kita dapat menghadirkan diri kita. Kita dipilihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam bulan suci yang penuh dengan keistimewaan ini, yang mana betapa ramai daripada kalangan mungkin rakan-rakan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, waris-waris kita, saudara mara kita, kenalan-kenalan kita, yang mana mereka sebelum datangnya Ramadan ini termimpi-mimpi ataupun bercita-cita di dalam hati mereka untuk bersama-sama menyambut tetamu yang bernama Ramadan ini. Namun ianya tidak berkesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan tersebut. Sebaliknya, kita adalah suatu manusia yang terpilih daripada kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala peluang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita berada di dalam bulan ini, yang mana bulan Ramadan ini pejam celik kita telah pun sampai kepada pertengahan daripada bulan Ramadan.
Pejam celik, sedar tidak sedar, hari demi hari bersilih ganti, kita telah pun sampai kepada pertengahan daripada bulan Ramadan. Bermakna Ramadan pada tahun ini telah pun hampir kepada penghujungnya, yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Maka dengan kesempatan itu, sebagaimana kita maklum, wa awsatuhu maghfirah, pada pertengahan daripada Ramadan ini adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru marilah sama-sama kita, yang mana kita adalah selaku manusia yang tidak lepas daripada melakukan kesalahan dengan Allah, yang ada pada kita beberapa banyak daripada dosa-dosa. Maka ambillah peluang tawaran yang besar yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, iaitulah pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pada riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahawasanya tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka sudah pasti daripada tawaran tersebut hendaklah kita mengharapkan kita adalah salah satu daripada kalangan hamba Allah yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya, alangkah malangnya, alangkah sialnya jika kita tidak mendapat tawaran tersebut. Sehingga kan pada satu kali, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah kakinya untuk menaiki mimbar, tiba-tiba terdengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, yang didengari oleh para sahabat yang berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali ketika mana engkau melangkahkan kaki engkau tatkala menaiki mimbar ini. Maka jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku melangkah kaki pada mimbar yang pertama, pada anak tangga mimbar yang pertama ini, telah datang kepada aku malaikat Jibril alaihi salam yang menyatakan, yang mengatakan, yang berdoa, yang menuturkan, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Malaikat Jibril alaihi salam datang dan menyatakan dan berdoa, celakalah, malanglah daripada kalangan hamba-hamba Allah, yakni daripada kalangan umat aku,
yang mana mereka itu diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam bulan Ramadan. Allah Taala memberi kepadanya kesempatan, sempat untuk berada di dalam bulan Ramadan. Namun apabila keluar daripada bulan Ramadan, mereka itu tidak mendapat keampunan daripada Allah yang Allah Ta'ala tawarkan kepada hamba-hambanya yang berada di dalam bulan Ramadan. Namun mereka ini tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malang hambaku ini, malang umatku ini. Oleh kerana itu, aku mendoakan amin. Maka kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong di dalam golongan yang tersebut. Berkesempatan berada di dalam bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara punca-puncanya tidak mendapat seseorang itu akan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah daripada kerana puasanya. Hanyalah puasa yang kita sebutkan, puasa yang sekadar menahan daripada makan dan minum sahaja, tetapi tidak menahan daripada mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang mana di dalam diri kita ini, setiap daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki dua bala tentera yang besar yang menjadi bisikan terhadap diri kita. Yang pertamanya adalah akal yang ditolong oleh malaikat mulhim. Yang kedua adalah nafsu yang ditolong oleh syaitan waswasun. Maka dua bala tentera inilah yang menjadi pendorong. Sama ada kita mengikut akal ke arah landasan agama, ataupun nafsu yang ditolong oleh syaitan waswasun ke arah kemahuan-kemahuan serta kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita tewas dan memilih nafsu sebagai panduan jalanan seseorang itu, tak kala di dalam bulan Ramadan, meskipun kita maklum syaitan telah dibelenggu, tapi oleh kerana nafsu itu telah bersahabat dengan syaitan selama 11 bulan sebelum daripada ini, yang menyebabkan ianya menjadi tabiat nafsu mengikut apa yang telah diajar oleh syaitan selama 11 bulan itu, menyebabkan kita manusia yang lemah daripada cahaya iman, menyebabkan kita mengikut keinginan-keinginan nafsu di dalam bulan Ramadan. Maka inilah di antara punca seseorang ini tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana puasa seseorang itu hanya menahan daripada makan dan minum sahaja, yang tidak mengangkat martabat diri kita kepada tingkatan yang seterusnya yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitulah puasa khawas. Puasa yang bukan sahaja menahan daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, bahkan menahan juga daripada mengikut nafsu, melakukan maksiat derhaka kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaklah kita muhasabah diri kita. Ramadan telah berlalu di kita selama 15 hari. Adakah 15 hari yang telah berlalu terdapat padanya kemaksiatan-kemaksiatan, ataupun kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita? Di antara perkara yang besar yang menjadi satu ujian kepada kita adalah yang berada di dalam rumah kita sendiri. Terkadang seseorang itu memiliki suatu kotak yang sebesar 40 inci. Terkadangnya 55 inci. Yang lebih canggih daripada itu dapatlah menyentuh touchscreen sahaja. Sehingga terbukalah segala bentuk-bentuk pintu-pintu yang menyebabkan kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihatnya. Dengan bahawa maksiat kita dari sudut penglihatan mata, pendengaran telinga. Maka ini adalah salah satu daripada punca kita berada di dalam bulan Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah, peluang untuk kita menghapuskan dosa-dosa itu, namun terhalang daripada mendapatkan tawaran pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah, awasilah, caknalah perkara ini agar kita tidak termasuk di dalam mereka-mereka yang rugi, sebagaimana yang telah diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang kita akan menyambutnya beberapa hari lagi, yang dikenali dengan malam penurunan Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah sebagai panduan hidup kita, yang mana jika seseorang itu tidak berpegang dengan Al-Quran, tidak memimpin Al-Quran, akan menyebabkan seseorang itu tergelincir daripada landasan yang benar. Akan menyebabkan seseorang itu hidup di dalam kesesatan. Akan menyebabkan seseorang itu berada di dalam kegelapan. Bandingnya, seperti seorang kanak-kanak yang baru sahaja dapat berjalan melangkah kaki 2, 3, 4 langkah, tiba-tiba melepaskan tangan kedua ibu bapanya, sama ada ibu ataupun ayahnya, tak kala ayahnya sedang memimpin menuju kepada satu-satu destinasi, ataupun ibunya memimpin kepada satu-satu tempat tujuan yang hendak dituju. Tiba-tiba anak tersebut melepaskan tangan kedua ibu bapanya, tak kala diselubungi oleh ramai manusia pada ketika itu, yang menatijahkan anak itu akan menjadi sesat, menyebabkan anak itu menangis mencari-cari hala tuju, daripada kerana melepaskan tangan ayahnya ataupun ibunya. Demikianlah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran hudan linnas. Al-Quran wa bayyinatin minal huda.
Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Quran adalah petunjuk kepada kita. Al-Quran telah memberi penerangan terhadap petunjuk yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita. Al-Quran adalah pembeza yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tiba-tiba seseorang itu melepaskan Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai kamus hidup. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai tempat untuk seseorang menjalani kehidupan-kehidupannya. Yang akan menyebabkan seseorang itu akan tersesat jalan ketika mana berada di atas dunia ataupun berada di dalam kegelapan di dalam dunia yang menatijahkan kesengsaraan di akhirat. Al-Quran adalah mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya mukjizat Al-Quran ini yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ianya dimanfaati kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kini. Tidak sebagaimana mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang terdahulu, di antaranya tongkat boleh menjadi ular. Ianya hanya dapat dimanfaati pada zaman tersebut sahaja. Ianya hanya dapat dilihat oleh mereka-mereka pada ketika itu sahaja. Namun Al-Quran, ianya kekal sehingga akhir zaman. Dimanfaati walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggal daripada kita. Telah pun wafat. Namun ianya tetap dapat manfaat kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya Al-Quran kepada kita, satu huruf yang kita baca digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali ganda. Itu satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah atau kama qala. Satu huruf dibalas 10. Yang mana tidak ada satu amalan yang besar seperti membaca Al-Quran. Yang mana amalan yang lain yang kita lakukan adalah satu ibadat tersebut yang lengkap dibalas 10. Akan tetapi membaca Al-Quran hanya satu huruf. Maka bayangkan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang mengandungi lebih kurang 139 huruf ataupun 142 huruf digandakan dengan 10. Apatah lagi kita membaca ayat-ayat yang lain yang panjang-panjang, yang digandakan dengan satu huruf, alif, lam, mim umpamanya. Setiap satu huruf, bukan satu kalimah, akan tetapi satu huruf digandakan 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita membaca di dalam bulan Ramadan, bulan yang dilipat-lipatkan lagi gandaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana luar Ramadan telah digandakan pahala membaca Al-Quran, akan tetapi jika dibaca lagi di dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka terlebih lagi digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat kepada kita yang merupakan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain manfaat kepada kita Al-Quran di atas dunia, satu yang kita baca, satu huruf dibalas 10. Kemudian tak kala kita hendak meninggal dunia, roh dicabut.
Maka pada ketika ini, setelah mana kita dikambus, setelah mana kita dimasukkan ke dalam liang lahat, pada ketika itu segala amal ibadat yang kita lakukan sewaktu berada di atas dunia cuba untuk menolong kita, akan tetapi tidak diberikan peluang oleh Allah. Hanyalah Al-Quran yang akan menerangi kita di dalam kubur. Maka ini adalah suatu manfaat kepada kita sewaktu kita berada di alam barzakh. Demikian Al-Quran dimanfaati oleh kita di alam akhirat, yang mana pada ketika itu kita berada di dalam suasana huru-hara, kita berada di dalam suasana hingau-bingau, yang setiap daripada ahli keluarga kita lari daripada kerana ingin mencari-cari sesiapa yang ada kecuaian untuk mendapatkan pahala daripada seseorang tersebut. Maka menyebabkan pada hari tersebut ialah hari kita lari daripada anak-anak kita sendiri, hari yang kita lari daripada ibu kita sendiri, hari yang kita lari daripada ayah kita sendiri, hari yang kita lari daripada kenalan-kenalan dan sesiapa pun. Kerana bimbang mereka datang untuk mendapatkan pahala daripada kita akibat daripada kecuaian kita di atas tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ialah hari kiamat, hari huru-hara. Maka siapakah penolong pada ketika itu? Al-Quran. Kerana itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kerana bahawasanya pada hari kiamat kelak akan datang Al-Quran sebagai penolong kepada kamu. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tazkirah kita pada malam ini, moga-moga kita mendapat suatu motivasi agar kita dapat mempertingkatkan amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan, khasnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan yang bertepatan dengan bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Haza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.